العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian, jadi pada malam ini kita akan sambung bacaan hadis kita tentang tajuk dosa menyusahkan orang Islam. Dosa menyusahkan orang Islam. Hadis pertama kita baca, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi maratu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim rawahu Abu Daud. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku dibawa semasa Mi'raj, aku telah melalui berhampiran satu golongan yang kuku-kuku mereka daripada tembaga dan mereka mencakar-cakar dan dada mereka. Justru aku bertanya, siapakah itu wahai Jibril? Jibril alaihi salam menjawab, mereka ialah orang-orang yang makan daging manusia, yakni mereka selalu mengumpat dan mereka suka menjatuhkan maruah orang lain. Hadis Abu Daud. Diulangi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku dibawa semasa Mi'raj, aku telah melalui berhampiran satu golongan yang kuku-kuku mereka daripada tembaga dan mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka. Justru aku bertanya, siapakah itu wahai Jibril? Jibril alaihi salam menjawab, mereka ialah orang-orang yang makan daging manusia, yakni mereka selalu mengumpat dan mereka suka menjatuhkan maruah orang lain. Hadis Abu Daud. Hadis seterusnya kita baca, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam faratafa'at rihun muntinatun faqala ya Rasulullah atadruna ma hadhihi ar-rih hadhihi ar-rih alladhi yaghtabuna al-mu'minin rawahu Abu Daud. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bau yang busuk meliputi kami. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu tahu bau apakah ini? Ini ialah bau orang yang mengumpat orang-orang Islam. Hadis Musnad Ahmad. Diulangi. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bau yang busuk meliputi kami. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu tahu bau apakah ini? Ini ialah bau orang yang mengumpat orang-orang Islam. Hadis Musnad Ahmad. Seterusnya, An Abi Sa'ad wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghibah ashaddu min az-zina. Qalu ya Rasulullah wa kaifa al-ghibah ashaddu min az-zina? Qala innar rajul la yazni fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfiraha lahu sahibuh. Rawahu Baihaqi. Sayyidina Abu Sa'ad dan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengumpat adalah lebih buruk daripada berzina. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah mengumpat lebih buruk daripada berzina? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang yang berzina bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya itu.
Tetapi orang yang mengumpat tidak akan diampunkan sehinggalah orang yang diumpati memaafkannya daripada dosa mengumpat itu. Hadis Baihaqi. Diulangi. Sayyidina Abu Sa'ad dan Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengumpat adalah lebih buruk daripada berzina. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah mengumpat lebih buruk daripada berzina? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seseorang yang berzina bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya itu. Tetapi orang yang mengumpat tidak akan diampunkan sehinggalah orang yang diumpati memaafkannya daripada dosa mengumpat itu. Allahu Akbar. Hadis Baihaqi. Hadis seterusnya, Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyyah kadza wa kadza ta'ni qasirah. Faqala laqad qulti kalimatan law mujizat biha al-bahru lama zajathu. Qalat wa hakaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadza wa kadza. Rawahu Abu Daud. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sebagai kekurangan bagi Safiyah itu bahawa dia itu sekian dan sekian. Ini perawi kata maksudnya pendek. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu telah ucapkan kata-kata yang sekiranya dicampurkan ke dalam laut, maka kepahitan kata-katamu itu akan mengatasi masinnya laut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, pada suatu ketika saya telah meniru-niru gelagat seseorang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya aku mendapat sekian-kian banyak harta pun aku tidak suka untuk meniru gelagat sesiapa. Hadis Abu Daud. Allahu Akbar. Diulangi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah sebagai kekurangan bagi Safiyah itu bahawa dia itu sekian dan sekian. Yakni perawi kata maksudnya pendek. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu telah ucapkan kata-kata yang sekiranya dicampurkan ke dalam laut, maka kepahitan kata-katamu itu akan mengatasi masinnya laut. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, pada satu ketika saya telah meniru-niru gelagat seseorang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesekiranya aku mendapat sekian-kian banyak harta pun aku tidak suka untuk meniru-niru gelagat sesiapa. Hadis akhir kita baca insya-Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qal dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qal in kana fihi ma taqul faqad tabtah wa in lam yakun fihi faqad bahattah. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu tahu apakah itu mengumpat? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengumpat itu kamu menceritakan tentang saudara Islamu semasa ketiadaannya mengenai perkara yang tidak suka yang tidak disukainya, itulah dia mengumpat. Ada orang bertanya, jika saya menceritakan sesuatu keburukan yang sememangnya ada pada saudara saya itu, apakah itu dikira mengumpat? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya keburukan yang diceritakan itu memang ada padanya, maka sebenarnya kamu telah mengumpatnya. Dan jika keburukan itu yang kamu ceritakan tidak ada padanya, maka kamu telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Diulangi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Adakah kamu tahu apakah itu mengumpat? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu ceritakan tentang saudara Islammu semasa ketiadaannya mengenai perkara yang tidak disukainya, itulah dia mengumpat. Ada orang bertanya, jika saya menceritakan sesuatu keburukan yang sememangnya ada pada saudara saya itu, apakah itu dikira mengumpat? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya keburukan yang diceritakan itu memang ada padanya, maka sebenarnya kamu telah mengumpatnya. Dan jika keburukan itu yang kamu ceritakan tidak ada padanya, maka kamu telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi alhamdulillah kita dah dengar beberapa hadis. Jadi semoga apa yang terdengar dapat kita amalkan dan sampaikan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jauhkan kita daripada dosa mengumpat, insya-Allah. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah.